Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran daripada Jabatan Pertanian Malaysia pada pagi ini berkenaan dengan biorepellent. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, kalau sebut biorepellent, kebanyakan orang akan sebut racun organik. Sebenarnya dalam istilah pertanian tu, tiada racun organik, tiada racun herba. Kita panggil bio. Bio ialah dipanggil organik. Dan untuk kepada semua yang berada di luar, kita sama-sama follow dan kita share program untuk pagi ini, iaitu dengan tajuk biorepellent, mana saya akan ajar step by step daripada mula kita buat sampai dia jadi, dan contoh-contoh penyakit dan musuh yang menyerang tanaman. Dan untuk makluman semuanya, nama saya Abdullah Fakir Husni, bertugas di Jabatan Pertanian masuk tahun yang ke-39. Saya bertugas pada tahun 80 dan saya mencuburi bidang organik pada era 90-an. Yang mana kalau dulu-dulu kita sebut organik, kebanyakan penerimaan daripada petani-petani dan peladang adalah susah, memandangkan beliau lebih gemar untuk menggunakan baja-baja kimia, memandangkan baja kimia tu, kalau contohnya baja yang bersifat kontak, kalau kita spray kat musuh atau serangga, kita nampak on the spot dia akan mati. Tetapi kalau menggunakan biorepellent, dia punya tindak balas dia bukan membunuh, dia hanya menghalau, menghalang dan menghindar. Dan pada tahun-tahun yang lepas, tahun-tahun yang dulu, kenapa baja-baja atau bahan-bahan organik susah untuk diterima oleh petani-petani kita, memandangkan bekalan racun kimia yang ada di pasaran adalah murah. Sebagaimana tuan-tuan dan petani-petani dan peladang sedia maklum, buat masa ini harga racun memang melambung tinggi, dan sebab itu saya fikir sesuailah, dan pada ketika inilah Jabatan Pertanian memang patutlah menggalakkan petani-petani dan peladang-peladang untuk mengamalkan peladangan organik. Dan pada pagi ini tajuk yang saya akan bagi adalah biorepellent. Sebagaimana tuan-tuan saya bilang, biorepellent adalah bukan racun. Saya sebut sekali lagi, dia adalah bukan racun. Dia adalah bahan-bahan hasil daripada tanaman, iaitu saya gunakan akar dia, saya gunakan daun dia, saya gunakan batang dia, saya gunakan bunga dia, dan saya gunakan buah dia. Sebagaimana tuan-tuan sudah maklum, setiap tanaman, setiap bahagian tanaman itu ada mengandungi bahan-bahan kimia yang tertentu yang boleh kita gunakan untuk mengawal, perosak dan musuh-musuh tanaman. Bahan-bahan kimia tersebut adalah mengandungi untuk menghindar, menghalang atau repellent pada musuh dan perosak tanaman. Contohnya bahagian biji dan daun, dia punya cara tindakan adalah mengawal serangan hama, ulat, kumbang, kutu daun secara efektif. Dan pada pagi ini saya akan tunjukkan semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses membuat biorepellent. Sebagaimana tuan-tuan tengok di depan saya ini adalah kita gunakan semua bahagian, iaitu biji, daun, batang, bunga dan buah. Dan di depan saya ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk menghasilkan biorepellent. Bahan yang saya gunakan adalah, tuan-tuan tengok sebelah kiri saya, semua kenal bawang. Boleh gua, yang sebaiknya adalah bawang merah. Yang kedua, tuan-tuan tengok bunga cekih. Ini bahagian bunga. Tadi bawang tadi bahagian isi. Kalau bahagian bunga saya gunakan cekih. Ketiga, serai serai makan pun boleh, serai wangi boleh. Inilah saya gunakan bahagian batang.
Ini tuan-tuan kenal alia. Saya gunakan bahagian akar atau umisi. Ini pun semua kenal. Cili padi boleh, cili merah boleh. Kita gunakan di bahagian buah. Dan ni bawang putih. Kita gunakan, maksud dia di bahagian akar dan isi umisi Okey, ni tuan-tuan sudah maklum ni adalah kaduk. Kaduk, tuan-tuan jangan ambil bahagian pucuk. Pucuk ni untuk kita buat ulam. Kita ambil di bahagian pangkal. Memandangkan yang pangkal ni adalah paling baik. Kaduk Ini adalah, tuan-tuan semua kenal, sirih kita gunakan daun sirih. Okey, saya pergi satu lagi. Ini memang kenal lah. Pandan kita gunakan daun pandan. Okey, samping itu juga kita ada gunakan neem oil. Kita ada neem oil. Neem, kita buat neem berasaskan kepada buah neem. Lepas tu kita ada gunakan cuka. Ni cuka acidic. Cuka berasaskan beras. Kita ada gunakan alkohol 40%. Okey, alkohol 40%. Di alkohol ada 5%, ada 10%, ada 30%, tetapi saya nak alkohol yang kepekatan dia 40%. Dan saya nak molasses. Molasses sebagai tuan-tuan sudah maklum adalah cairan daripada gula merah yang kita cairkan dengan menggunakan air tanpa klorin. Yang last sekali, tuan-tuan gunakan EM4, Effective Microorganism 4, yang kita gunakan sebagai sumber mikrob. Okey, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan biorepellent atau kita panggil EM4, kita kembangkan menjadi EM5. Okey, sebagaimana tuan sudah maklum, bahan-bahan tersebut ni adalah bahan-bahan yang tuan-tuan boleh dapat di luar. Saya ingin sentuh lagi sekali, sebenarnya paling baik bahan-bahan yang tuan-tuan gunakan adalah bahan-bahan yang sudah tidak boleh digunakan. Maksud saya, kalau tuan-tuan gunakan bawang, tuan-tuan boleh gunakan bawang yang dah macam contoh dah tak berapa elok lah. Kita boleh dapat dengan percuma atau boleh dapat harga yang murah. Dan di samping itu juga bahan-bahan lain tuan-tuan boleh gunakan, macam cili pun tuan-tuan tak semestinya gunakan cili yang bau betik atau yang segar. Tuan-tuan boleh gunakan cili yang dah dekat-dekat busuk pun boleh. Pasal benda tu kita nak gunakan bahan buah cili saja. Okey, saya akan pergi ke langkah-langkah yang pertama. Okey, tadi saya lupa, ada satu lagi. Ni, saya lupa ni, air beras Air beras adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat biorepellent. Air beras, tuan-tuan adalah air beras cucian yang pertama. Air beras ni paling elok tuan-tuan gunakan beras hancur. Kenapa? Beras hancur ni kalau kita cairkan, kita basuh dengan air tanpa klorin, dia akan menghasilkan 80% karbohidrat. Tapi kalau tuan-tuan gunakan beras yang kurang kanji, dia tak dapat menghasilkan 80. Benda yang saya galakkan adalah gunakan beras hancur. Okey, kita pergi ke saya nak beritahu kenapa saya pakai bahan-bahan yang tersebut. Saya akan beritahu. Okey, EM4. EM4 adalah Effective Microorganism keempat. Fungsi dia adalah membaiki kualiti tanah, okey, hindar penyakit dan meningkatkan kualiti hasil. Okey, saya ingin pesan kepada semua peminat-peminat pertanian, kepada follower-follower dan kepada semua petani, jangan lupa untuk mendapatkan EM4, tuan-tuan dan puan-puan kena berjaga-jaga. Pasal apa? EM4 ni dia tak lama tau. EM4 ni umur dia 6 bulan saja. Umur dia 6 bulan. Kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan cium, bau dia masam, bermakna benda tu dah melebihi 6 bulan dan benda tu dah expired. Bermakna mikrob dan ni semua sudah mati. Mana pastikan sebelum buat biorepellent,
kita hendaklah mendapatkan bekalan EM4 yang betul-betul segar dan masih aktif. Untuk itu tuan-tuan boleh hubung dengan jabatan-jabatan pertanian yang berdekatan untuk mendapatkan maklumat atau khidmat nasihat tentang EM4. Kedua, saya akan bagi tahu tentang molasses. Molasses adalah cairan yang kita dapat daripada air. Air tanpa klorin. Paling elok air hujan. Kita campur dengan gula merah. Paling elok. Gula Melaka pun boleh, tapi yang paling elok gula merah. Kita campur untuk mendapatkan molasses. Tetapi tuan-tuan sekalian maklum, kita kena simpan ni cairan ni 1 hari, maknanya 24 jam sebelum proses untuk membuat biorepellent. Tuan-tuan pastikan molasses ni telah bersedia 24 jam awal. Okey, dia punya fungsi adalah makanan mikro. Okey, ini EM4 makro, ini makanan dia. Ini adalah makanan untuk ini. Okey, kalau EM4 ni dah mati, tuan-tuan bagi makan pun tak guna. Pastikan EM4 ni mesti hidup untuk kita bagi makan dengan molasses. Okey, alkohol. Alkohol adalah yang saya pakai ni alkohol 40%. Ada alkohol 5%, ada alkohol 20%. Tapi saya nak yang 40%. Apa tindakan dia? Apa fungsi dia? Alkohol adalah fungsinya sebagai penghalang, penghindar dan penghalau serangga. Okey? Penghalang, menghindar dan menghalau. Fungsi alkohol dalam pembuatan biorepellent. Okey. Saya pergi yang keempat, cuka. Cuka beras. Saya nak cuka beras. Kenapa? Cuka beras ni dia mengandungi asid asetik. Asid asetik berperanan sebagai menambah kemanisan kepada buah. Contohnya ini untuk buah saja. Kemanisan, menambah kemanisan pada buah. Contohnya tuan-tuan gunakan biorepellent ni untuk mengawal serangga, menghindar. Tuan-tuan dapat juga faedah lain ialah untuk memaniskan kepada buah-buah yang tuan-tuan spray dengan biorepellent. Okey, saya pergi ke yang keempat, saya pergi kepada neem oil. Neem oil, tuan-tuan sedia maklum, pokok neem akan menghasilkan buah jika kepanasan itu cukup. Okey. Okey, neem adalah nama Melayu dia adalah semambu. Okey. Kalau saya sebut neem banyak orang tak tahu. Nama panggilan tempatan adalah semambu. Paling elok kita gunakan adalah bahagian buah. Bahagian buah. Daun pun boleh, tapi paling bagus adalah bahagian buah. Apa kebaikannya? Neem oil ni. Okey, neem oil ni, tuan-tuan kalau cium, dia bau dia, nak kata busuk tak busuk. Dia bau dia macam pahit-pahit sikit lah bau dia, neem oil. Dia punya peranan dia paling bagus, dia ada anti-fungus, anti-kulat. Anti bermakna segala penyakit, segala kulat tidak akan menyerang tanaman yang tuan-tuan usahakan. Anti. Tapi dia bukan membunuh. Dia bukan membunuh kulat. Dia sebagai anti kulat. Mana kulat tak suka. Jika neem oil ada, kulat tak akan datang menyerang kepada tanaman tuan-tuan. Di samping itu, dia akan mencegah daripada serangga perosak. Okey. Saya pergi yang ke tanah segi bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama tadi, alia. Kenapa saya pakai alia? Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, dalam industri pertanian kita tak boleh lari daripada phytophthora. Phytophthora adalah salah satu daripada serangan yang selalu berlaku pada semua tanaman, kebanyakan tanaman. Untuk itu, dengan biorepellent saya gunakan halia. Peranan dia sebagai menghindar. Menghindar tau. Menghindar, bukan membunuh, menghindar. Ini adalah peranan halia. Lepas tu saya pakai bunga cengkeh. Bunga cengkeh, saya pakai bunga cengkeh. Bunga cengkeh untuk mengelak patok. Tadi alia menghindar.
Yang ni untuk elak. Tadi hindar elak. Mana sintonnya lebih kurang. Tapi kalau sebaik-baik, kita mesti ada alia, mesti ada cengkeh. Satu menghindar, satu mengelak sangat. Patop bunga cengkeh sementara. Okey, saya pergi kepada bawang. Okey, ni bawang merah Ni bawang Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, bawang merah ni dia punya peranan untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas pokok. Okey? Bahawa mana tunas-tunas pokok, semua jenis pokok ada tunas. Dengan penggunaan ni adalah kita boleh merangsang pertumbuhan tunas dengan cepat. Okey? Saya pergi ke bawang putih. Bawang putih pula dia merangsang, dia menghindar untuk serangan daripada semut, kutu, siput dan kumbang. Okey, bawang putih. Dia punya peranan. Saya pergi kepada daun sirih pula. Okey. Ni. Daun sirih Daun sirih pula dia punya peranan mengelakkan serangan hama, kutu, aphid dan thrips. Okey, daun sirih. Saya pergi kepada cili padi. Ni cili padi tadi adalah mengandungi capsaicin, berperanan sebagai antibody kepada pokok, kepada tanaman, maksudnya kepada tanaman. Lepas tu saya pergi ke daun pandan. Daun pandan adalah pembekal asid amino. Unsur asid amino dengan berperanan sebagai membantu sistem penebungaan untuk memperbaiki kualiti buah dan memperbaiki rasa buah. Pada peranan asid amino di dalam daun pandan. Okey, saya gunakan satu lagi serai makan. Masing-masing tahu serai makan. Ini dah bahagian batang Bahagian batang kita gunakan dan bahagian umisi dia. Dia berperanan sebagai penghalau serangga perosak. Penghalau Penghalau. Dia buang guna menghalau perosak tanaman. Okey, saya pergi ke yang last. Ramai orang tak tahu. Tapi untuk penggemar-penggemar ulam memang kenal. Pucuk dia bagus dibuat ulam. Semua kenal kaduk. Seperti satu istilah dipanggil kaduk naik junjung. Ni adalah kaduk. Tetapi tuan-tuan kena sedia maklum, bahagian pucuk ni adalah untuk buat ulam. Bahagian pangkal yang saya gunakan sebab apa? Bahagian pangkal ni adalah bahagian yang paling pedas dan paling pahit, dengan berperanan sebagai mengelakkan daripada serangan perosak yang memakan daun. Okey? Untuk baju repellent yang saya dah buat dan telah aktif pada 5 akhir bulan 2 2020. Baru kan? 5 akhir bulan 2 2020. Dia boleh tahan sampai 5 akhir bulan 8 2020. Tuan-tuan tengok ni adalah bio repellent yang telah jadi. Hari ini saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan untuk menyediakan bio repellent untuk 1 liter. 1 liter tuan-tuan, saya akan ajar untuk buat bio repellent 1 liter. Kadar, saya beritahu kadar. Kadar-kadar yang diperlukan untuk menyediakan bio repellent untuk 1 liter. Okey? Kadar-kadar saya beritahu. Pertama, E4. E4 tuan-tuan hanya perlu pakai 100 ml. 100 ml untuk menyediakan 1 liter. Ini semua adalah untuk 1 liter. Kedua, molasses. Molasses, ingat molasses apa dia? Cecair daripada gula merah. Tuan-tuan cuma perlukan 100 ml. 100 ml. Ketiga, alkohol. Alkohol 40%, saya cuma perlukan 100 ml. 100 ml, okey? 100 ml. Satu lagi, cuka beras pun saya perlu 100 ml. Neem oil saya perlu 20 ml. Dan air cucian beras yang pertama saya perlu 1 liter. Okey? Saya tengok di depan saya ni ada komen-komen daripada Encik Ahmad Salabi Ibrahim.
pokok cili kerinting boleh guna ke? Okey. Cantik soalan tu ada. Okey. Di depan saya ni saya ada. Di depan saya ni baru saya petik pagi tadi adalah pokok cili yang telah tidak kerinting. Dia kebanyakan ni disebabkan oleh trip dan mites. Benda ni semua dia tak boleh membunuh. Dia tak boleh. Dia hanya menghindar, menghalang dan mengalau. Tuan-tuan boleh gunakan bahan yang saya ajar pada pagi ni. InsyaAllah tuan boleh guna dan saya akan ajar berapa kadar dan berapa kekerapan yang tuan-tuan boleh gunakan. Okey? Saya pergi ke, tengok ada komen lagi. Cik Muhammad Azmi Maknawi, terbaik, info lengkap boleh dapat di semua pejabat pertanian. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan boleh berhubung dengan pejabat pertanian daerah yang berdekatan untuk maklumat lanjut tentang pembuatan barang. Dan di samping itu juga, info pada pagi ini tuan-tuan boleh gunakan untuk buat sendiri kat rumah. Satu lagi saya tengok ada komen daripada, saya tengok daripada Muazzam Asy'ari, berapa lama selang masa untuk semburan? Okey. Untuk tu nanti saya akan ajar. Saya akan ajar step by step. Step ni saya ajar tentang baru cara nak buat. Sebenarnya kalau soalan tu dah ada, untuk pokok yang dah kena, kita kena buat setiap hari. Tapi awal pagi atau lewat petang. Tetapi kalau belum kena, tuan-tuan boleh buat seminggu 2 kali dan seminggu sekali bergantung pada keadaan serangan. Kalau belum serang, kita kena buat sekurang-kurang seminggu sekali pada awal pagi atau lewat petang. Okey, saya baca lagi daripada saya tengok stop. Saya tengok daripada daripada Cik kejap. Saya tengok scroll. Okey. Tai Siulan. Boleh tulis resipi tak? Okey. Sebenarnya nanti kita akan bagi dalam bentuk JPEG. Kita dalam bentuk JPEG, kita akan bagi komen-komen jawapan dia. Admin akan reply kepada soalan tuan-tuan. Tapi buat masa ni saya boleh juga. Sabar. Saya tunggu lagi. 283. Okey, 300 nanti saya ajar. Genap 300. Okey, AJ Dapi. Salam. Waalaikumsalam. Bagus. Inisiatif Jabatan Pertanian. Ulangan. Ini adalah Jabatan Pertanian Putrajaya terletak di Wisma Tani 4G2. Saya bersiaran daripada Aras 14. Okey. Baru masuk boleh ulang. Alamak, saya dah pergi ke ni. Okey, Cik Wan selamat. Untuk ulat batang tanaman padi boleh ke? InsyaAllah saya pernah gunakan. Ulat batang boleh. Tadi saya dah terangkan apakah fungsi-fungsi bahan yang saya pakai. InsyaAllah semua boleh. Lada besar, saya besar. Sudah buah, dia kena sengat, terus buruk dan tak sempat mau masak. Okey. Tadi saya dah tunjukkan biorepellent ni adalah tuan-tuan kena gunakan daripada peringkat awal penanaman hingga sampai peringkat menuai. Jangan lupa di samping itu juga tuan-tuan pastikan penggunaan ni adalah mengikut kadar, mengikut masa yang disyorkan. Okey, saya tengok dia ni. Afandi Kamis, molasses kepekatan berapa? Okey, bagus soalan ni. Untuk makluman, untuk menghasilkan molasses 1 liter, tuan-tuan cuma memerlukan 100 gram gula merah. 1 ml molasses, kita memerlukan 100 ml. Untuk menghasilkan 1 liter molasses, tuan-tuan cuma memerlukan 100 gram gula merah. Tapi pastikan air yang tuan-tuan gunakan adalah air tanpa klorin. Paling baik air hujan. Kalau hujan tu simpan air tu. Kalau nak gunakan air pipe boleh, tuan-tuan kena biarkan selama 24 jam paling elok. Kita ambil bahagian atas. Okey. 283. Ada lagi 17 boleh. Like and share. Saya akan mulakan untuk operasi pembuatan biorepellent. Salam. Berapa lama proses pemeraman bio? Okey. Nanti saya akan pergi follow lagi. Sabar-sabar. Saya akan ajar berapa proses, berapa lama, cara guna. Semua saya akan gunakan. Okey. Daripada DS Malik. Salam. Waalaikumsalam. Share tips untuk tangani ulat daun. InsyaAllah nanti pihak admin akan info. Saya akan bagi info ke admin. Macam mana nak hasilkan cuka beras tuan. Okey.
Ini pun maklumat saya akan bagi dalam bentuk JPEG. Admin akan bantu untuk jawab. Satu lagi, boleh tunjuk semula yang neem oil untuk buat sendiri atau beli di kedai. Okey, ni neem oil. Neem oil ni. Ni adalah neem oil, tapi dia kadar dia sikit sangat. Kita pakai 20 ml untuk menghasilkan 1 liter biorepellent. Dia paling baik, tuan-tuan nak gunakan daripada buah dia, buah neem. Tapi buah neem saya belum jumpa buah neem yang pokok neem, iaitu pokok neem yang berbuah di Malaysia, tapi susah nak jumpa. Tapi sebenarnya banyak buah neem ni datang daripada negara India. Kita akan proses macam mana untuk menghasilkan, nanti pihak admin akan menjawab daripada soalan tuan tadi. Okey, 283 masih 283, kita like and share. Okey, boleh saya mula? Kita mulakan untuk proses pembuatan. Okey, mula-mula tadi tuan-tuan boleh masukkan bahan-bahan tadi. Okey, tadi boleh bawang. Okey, yang tadi serai semua dah siap potong Ni dia. Ni cili cili padi. Ni bawang putih. Okey. Boleh tolong sikit. Masuk ni, tolong sikit. Untuk pasangan ni. Okey, saya akan ambil. Okey. Jangan ujung. Ujung adalah untuk buat ulang. Ambil yang bahagian pangkal Okey. Bahagian pangkal kita ambil. Aduk untuk masukkan. Okey. Ni. Tak payah kita buat macam ni. Okey. Sirih sama kita ambil. Ni tak perlu gunting-gunting, nanti siap-siap je. Okey. Sirih tadi. Okey, yang ni ada pisau. Okey, ni pandan Kita ambil pandan ni. Okey, kita masukkan pandan. Tadi tuan-tuan saya dah beritahu apa peranan masing-masing, apa fungsi pandan, apa fungsi setiap bahan yang saya gunakan. Okey, semua ada. Kita masukkan air cucian beras pertama. Okey, saya ambil sukatan dia. Okey. Sukatan dia ni. Ni adalah 250, saya nak pakai 1 liter. Kita goncang dulu. Saya benar Kalau ni ada 100, 1.5. Okey, tuan-tuan sukat. Ni penuh 250. Okey. 250. Ni kita nak 1 liter. 250 ni 500. Okey. 750. Okey, 1 liter. Okey. Enak 1 liter. Okey. Kita boleh start blender. Okey, minta tolong bantu seorang untuk blend. Tutup, masukkan. Kita boleh blend. Kita blend kasih sampai halus Kita blend. Kita blend semua bahan tersebut. Okey, blend balik. Okey. Kalau sama-sama pakai rumah, ini kita pakai yang heavy duty. Sebenarnya heavy duty paling baik. Pasal apa? Dia, kita pasal bahan-bahan ni adalah ada yang keras, ada yang lembut. Tetapi kalau tuan-tuan tak ada yang heavy duty, pakai yang biasa pembelian. Pasal kita gunakan bahan-bahan yang, buat masa ni kita pakai yang bahan-bahan yang mudah untuk hancur. Okey? Lepas ni kita akan pindahkan ke okey. Ni bekas. Okey. Bekas ni adalah 3 liter. Okey, jangan lupa 3 liter. Bahan yang saya gunakan 1 liter.
dia mesti 2/3 daripada bahagian ni mesti kosong untuk proses pemeraman. Bermakna saya pakai 1/3, saya kosongkan 2/3. Okey, kita akan tuang. Okey, tuang sini. Kita tuang bahan-bahan tadi. Kita tuang bahan tadi. Kita tuang ke dalam bekas. Kita tuang ke dalam bekas tadi. Kita tuang ke dalam bekas. Okey. Kita tuang. Nanti. Okey. Kita standby dengan ni. Dia punya senduk ni, pengacau ni jangan pakai besi. Okey? Pakai sama ada plastik atau kayu. Pasal kita tak nak ada tindak balas kimia berlaku dalam proses ni. Pemeraman. Okey, lepas ni kita akan campur dengan neem oil. Kita campur dengan neem tadi. Kita masukkan neem oil. Kita masukkan cengkeh tadi. Cengkeh tadi saya nak 10 saja. 3, 5, 7, 9, 10 saja. 10 biji saja. Okey, masukkan semua. Masukkan semua. Okey. Okey, kita masuk ni. Cengkeh. Okey, kacau. Kacau. Kita kacau. Ikut jam dan lawan jam. Okey, ingat. Ikut jam, lawan jam. Kita kacau sampai rata. Okey. Tuan-tuan tengok Kita kacau. Okey, cukup. Okey. Yang terakhir sekali. Tuan-tuan tengok. Boleh baca ni. C-A-M-E. Ingat formula ni. CAME C-A-M-E. Yang pertama, tuan-tuan masukkan C. C tu apa tadi? Ingat. Cuka, asid asetik. Okey? Cuka, asid asetik. Dengan kadar tadi 100 ml. Ingat? Okey, kotak saya ni dah. Ni 100 ml sahaja. Okey, 100 Okey. 100 ml. C tadi C C-A-M-E. Ini C. Masuk. C. Ni A. Okey. A apa? Alkohol Alkohol sama. Dan sukat. Okey, 100. Semua. Okey. Ingat, molasses. Air gula Ni pun dia yang dah sukat. 100 ml. Tuang. Okey. Last kali. EM4. Okey. Tadi saya cakap EM4. Tuan-tuan pastikan yang tuan-tuan dapat bekalan daripada sumber yang boleh diterima. Okey, tuan cium. Kalau bau tu manis, maknanya dia masih aktif. Okey. Last 100 ml. Last. Okey. Okey. Tak apa dah. Okey, lepas ni tuan-tuan ambil, tak apa. Okey. Tuan-tuan ambil ni. Tutup. Tutup. Ambil ni kertas putih. Kertas ni tuan-tuan balut dengan A4 paper dengan tujuan untuk dia tak nak cahaya dia kena simpan di tempat yang gelap tanpa cahaya. Okey. Ini adalah yang dah siap lah untuk kita punya proses Yang selanjutnya adalah tuan-tuan kena setiap pagi. Contohnya hari ni kita buat contoh pagi ni. Start daripada besok pagi, tuan-tuan kena ambil ni, pergi dekat ke bilik yang tuan-tuan simpan. Ni kena simpan dalam bilik. Suhu bilik
Bukan suhu bilik tuan-tuan simpan di suhu bilik, tetapi tak nak cahaya, tak nak cahaya. Pasal dia ada mikro. Tuan-tuan pada awal pagi besok, tuan-tuan akan goncang. Okey? Tuan-tuan macam ni. Okey? Tuan-tuan goncang. Buka. Okey, buka. Dalam 3 saat. Supaya gas yang ada dalam ni akan keluar. Okey, pagi besok, petang besok, ulang apa yang saya sebut tadi. Kita goncang balik, kita buka dalam 30 second, kita tutup balik selama 1 minggu. Selepas 1 minggu, tuan-tuan akan buka, tengok ada tak masa kita buka tu gas keluar. Kalau tak ada gas, kita biarkan dalam 1 minggu proses untuk fermentasi supaya dia akan jadi biorepellent pada minggu yang kedua. Itu adalah proses pembuatan biorepellent daripada mula sampai akhir. Itu saja. Saya nak jawab soalan daripada, saya lupa tadi ada soalan. Okey, Ahmad Salabi Ibrahim, kadar penggunaan untuk semburan berapa? Okey. Terlanjur tadi tuan-tuan dah tanya. Okey. Kadar dia. Okey. Ini ni untuk ni 500 ml tu, spray ya. Ni 500 ml. 500 ml tuan-tuan pakai 5 ml. 5 ml. Tuan-tuan gunakan ni. Ni. Tuan-tuan panggil apa ni? Ni. Ni tuan-tuan gunakan ni. Pasal apa? Ini mudah. Kalau tuan-tuan pakai ni, susah nak sukat 5 ml. Kita pakai ni. Kita ambil ni. Ni dah siap. Okey, sorry. Ni dah siap. Okey. Ini adalah biorepellent yang dah siap. Saya buat, dia siap pada 5 Februari 2020. Ni dah siap. Dia boleh pakai dan dia akan tamat tempoh pada 5 bulan Ogos 2020. Maknanya 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja dia boleh aktif. Sebab itu, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau keluar, saya tengok dekat luar, saya tak nak sebut apa nama syarikat, apa nama brand, ada dijual kat luar. Satu ni 5 ml. Tapi air dia 500 ml. Tapi biorepellent cuma 5 ml. Dia jual dengan harga lebih kurang 13 ke 15 ringgit. Tapi dia tak sebut, saya tengok disebut racun herba, ada sebut racun organik. Sebenarnya istilah organik tak ada racun. Organik, dia bukan racun. Tetapi kalau tuan-tuan buat dengan bahan-bahan yang saya tunjuk tadi, saya dah kira tidak sampai pun RM10. Tuan-tuan boleh menghasilkan 100 liter bahan plant boost, biorepellent yang sedia untuk digunakan. 100 liter. Tuan-tuan beli setengah liter dekat 13 ke RM5. Tapi dengan modal tak sampai RM10, tuan-tuan boleh menghasilkan biorepellent sebanyak 100 ml. Tuan-tuan boleh goncang dan terus guna. Tuan-tuan tengok berapa banyakkah tuan-tuan boleh jimat untuk menjaga tanaman tuan-tuan supaya dapat hasil yang baik. Okey, tuan-tuan tengok kesan-kesan. Ni tadi saya berpetik Roselle. Tengok. Whitefly Roselle ni. Ini sebenarnya lebih teruk. Saya dah pakai. Ni tuan-tuan tengok. Serangan baru pagi tadi saya petik Roselle. Benda ni saya gunakan biasanya 3 hari betul saya akan spray. Ni tuan-tuan tengok whitefly ni. Dia akan hilang ni. Whitefly ni akan hilang. Dia akan hilang. Kita spray. Kita spray dengan biorepellent, dia akan hilang. Dia bukan kita bunuh dia. Dia akan lari. Tak menghindar, menghalang Okey, tengok. Ini dulu lagi teruk. Ni kita buat sekali. InsyaAllah dalam 3 kali berturut, ni semua akan hilang. Tengok cantik. Dia akan berbuah cantik pokok ni. Okey, ni Roselle. Ini untuk tuan-tuan tengok. Ini Rose Jepun Dia ada orang panggil pokok ke-10. Tuan-tuan tengok. Ini ada tanda ni. Ini sebenarnya saya dah buat sekali semua kan. Saya ingat insyaAllah kalau saya buat lagi pertama kali kedua, ini habis semua. Peringkat awal ni penuh dengan ni. Penuh ni, semua penuh. Habis. Ini. Okey, yang ketiga. Ni kat Chile. Saya tak boleh bawa semua jenis tanaman. Kita nanti akan jawab dalam komen.
Nanti saya minta admin akan hantar ni. Ni paling top. Cili kerinting. Tuan-tuan tengok. Treatment disedot dengan ice ni. Kat daun kita. Mengelembung. Bawa mana? Kawalan kalau nak buat, jangan tunggu dia kena. Pada peringkat awal. Maknanya kita pastikan biji benih yang kita dapat adalah pada biji benih yang betul-betul bernas. Kita benih-benih yang betul-betul bernas supaya dia akan menghasilkan pokok yang berkualiti dengan menghasilkan buah yang berkualiti dan dapat harga yang terbaik. Okey, saya tengok, saya akan baca lagi dekat kalau ada soalan untuk saya baca. Okey, tuan-tuan tengok, inilah pokok-pokok. Saya bawa Ni semua yang ni pokok-pokok ni. Ni asal dia di sini ada tu. Ni saya spray masuk air yang ketiga hilang. Dia duduk di bawah ni. Ni, white plant dia duduk bawah ni. Selalu ada white plant. Ni dah okey, dah baik, ni pun sama. Tuan-tuan tengok, dia pun dah tak ada kesan serangan dia. Kita boleh, kalau kita spray, kita boleh terus makan. Tapi ni organik. Ni bukan racun. Tuan-tuan boleh spray. Tuan-tuan boleh lepas spray, tuan-tuan petang boleh petik. Tuan-tuan cuma bilas saja. Mana benda ni adalah bukan racun. Jangan sebut jangan sebut racun organik. Tuan-tuan sebut adalah bio repellent. Okey, saya pergi ni. Semua kenal Ni daun sop. Daun sop pun sama, dia suka. Dia semua duduk di bawah ni. Semua masing-masing duduk bawah daun. Di bawah sini dia duduk. Cara dia, tuan-tuan ambil, spray di bawah sini. Ni spray dan di sini spray. Pada awal pagi atau lewat petang bawah dan sini. Okey, satu lagi jangan lupa kalau kita nak elok di tanah pun boleh. Pasal apa? Ada setengah-setengah fungus dia suka duduk di tanah. Tuan-tuan boleh spray kat sini. Spray kat pangkal ni. Spray bawah, atas, sini spray. Okey. Ini adalah peranan EM. Pasal tadi EM dia boleh membaiki struktur tanah, membaiki tanah, dan satu lagi saya pergi bawa ni. Ni bayam Brazil. Ni pun selalu. Bayam Brazil. Okey. Dia selalu duduk di sini. Dia ada pelok ni. Macam kepompong. Dia tengok. Di sini, dia akan, daun ni akan jadi macam nipis. Ini pun kita boleh gunakan. Dan di tanah ni selalu fungus. Sebab itu, tadi kita ada satu neem oil. Adalah anti kulat. Bukan dia membunuh, dia anti. Seperti sini. Mana tiada kulat di sini. Apabila tiada kulat, kulat adalah pembawa penyakit. Mana tiada adalah penyakit. Itu saja. Inilah contoh-contoh pokok yang kita telah buat kawalan dengan bio repellent. Kesan dia adalah cepat dan mudah dan tiada kesan sampingan. Okey, kita ada 283. Kita tengok kalau dapat share lagi. Cuka tak mematikan EM ke atau merencatkan proses. Okey. Cuka tak ada. Benda ni kita dah cuba. Cuka bukan cuka asid, dia ada cuka beras. Cuka beras dia berasaskan beras. Sebab tu dia tak membunuh mikrob. Dia bukan cuka yang daripada bangkingan, cuka beras. Dia tak membunuh. Okey, EM3 atau 5 boleh? Okey, saya beritahu. EM3 dia akan pergi ke EM4. EM3 kalau kita peram dia akan jadi EM4. EM5 adalah bio repellent. Right? Ada yang bertanya tu, EM3 atau 5. 5 tu adalah bio repellent. Baru tu EM5. Okey. Tai daripada tai siulan. EM4 boleh beli mana? Okey. EM4 adalah kita boleh buat sendiri dan kita boleh beli. Ingat nanti daripada program yang akan datang, insya-Allah kalau kita di tuan-tuan atau puan-puan ramai yang ni, saya akan ajar macam mana nak buat EM4. InsyaAllah kita akan cuba. Tengoklah macam mana pun pihak admin akan hantar kepada tuan-tuan untuk jawapan dia proses pembuatan EM4 insyaAllah. Okey, daripada Cik Wan Taufik Wan Yahya, harap video ni dapat di-download di laman pertanian lepas ni insyaAllah. Okey, pihak admin akan buat. Cik Effendi Kamis, penggunaan cuka OT tadi kesan tadi saya dah jawab. Okey, Kim Leng sesuai untuk repellent belang. Okey. Dia adalah perosak. Dia mengawal, menghalang, menghindar. Mana belalang ada salah satu perosak. Belalang ada satu perosak. Tetapi lebih special, kelulut dengan lebah, dia tak lagi. Okay. Tuan, bio repellent ni kita menghindar, menghalang, menghalau perosak tanaman.
Tetapi ini kelulut dengan lebah madu tu, dia bukan perosak. Saya spray dekat bunga rosipun. Saya spray, dia relax, dia terbang macam biasa. Bagi dia macam tak ada apa-apa. Saya bukan halau dia. Saya cuma nak halau perosak. Saya nak halau musuh. Saya tak halau dia. Dia bukan musuh tanaman. Dia adalah kawan kepada tanaman. Okey? Okey, saya pergi Cik Wan, mohon maaf Cik, boleh ajar cara nak buat impat pula. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, di lain waktu insyaAllah saya boleh ajar buat impat step by step insyaAllah. Okey, kalau untuk tanaman durian yang diserang tritip, insyaAllah boleh. Boleh durian, boleh untuk semua jenis tanaman. Tanaman, sayur-sayur, buah-buah, herba semua boleh. Satu lagi, okey, saya baca satu lagi daripada Filna. Berapa lama nak peram dalam botol sebelum boleh guna? Okey, tadi saya sebut. Ni, kita biarkan 1 minggu. Setiap hari pagi dan petang, kita kena goncang. Kita goncang, kita buat kiri kanan sebanyak 3 kali. Kita buka dalam 30 second. Kita tutup balik. Petang kita buat ulang balik selama 7 hari. Masuk hari ke-8 kita buka balik. Kalau tak ada bau, badan dia sudah 50% jadi. Kita biarkan lagi dalam 1 minggu supaya fermentasi tu cukup. Lepas minggu kita dah boleh guna. Tetapi jangan lupa masa guna, kita goncang dulu, kita tapis. Takut dia akan sumbat. Pasal bahan yang kita pakai tu tadi banyak yang kasar-kasar. Kita tapis dengan penapis yang halus. Yang paling baik kain. Kalau penapis teh boleh, penapis teh yang kain. Bukan penapis teh yang jangan-jangan tu tak boleh. Pasal dia akan sumbat dekat kita punya spray. Okey. Kita ada lagi soalan tengok. Okey. Saya tengok dekat situ. Untuk tikus. Okey. Nanti Cik Nora bila di mana nak dapatkan alkohol? Okey. EM4 saya boleh aja insyaAllah. Tetapi tuan-tuan boleh dapat. Tetapi saya tak pasti pasal di luar ni. Kebanyakan EM4 yang ada, saya tak pasti dia masih aktif atau tidak. Pasal dia tak letak expiry dia. Sepatutnya, dia ada tulis tarikh luput bila. Sebenarnya 6 bulan daripada selepas dia jadi. Alkohol, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan di kedai yang jual peralatan makmal. Peralatan makmal. Ada jual alkohol. Tapi saya nak alkohol 40%. Kalau tuan-tuan boleh pakai, tuak pun boleh pakai. Tetapi kalau tuak, biasanya tuak ada dalam 12 ke 15%. Saya nak 40%, tuan-tuan kena gandakan jumlah lah. Kalau saya nak tadi 100 ml, tuan-tuan ganda, jadi 3 kali lah. Okey, saya tengok ada lagi soalan daripada okey dia ada jawapan tadi. Okey. Tadi macam mana nak masihkan sugar beras, okey. Nanti saya bagi admin untuk bagi jawapan dalam bentuk JPEG. Kita akan hantar macam mana untuk masihkan step by step. Okey. Untuk tikus macam mana? Saya bagi tahu. Ini peranan kaduk. Mana tadi kaduk? Ni kaduk. Saya beritahu. Okey. Kaduk ni yang bahagian pangkal tu bukan ujung. Dia pahit dan dia paling pedas. Biasanya kalau tikus ni dia sensitif pada bau. You tengok, tikus ni dia sebelum apa makan dia akan cium dulu. Mana bukan kita ni bukan bunuh. Kalau tikus datang pun dia sampai dekat lokasi yang kita dah spray biorepellent, dia tak akan datang. Pasal apa? Bau yang tak menyenangkan untuk serangga perosak. Okey? Bau yang tak menyenangkan, dia tak akan datang. Kita bukan membunuh. Okey? Okey. Kita akan biorepellent, saya pesan satu lagi, dia bukan membunuh. Dia adalah menghindar, menghalang, menghalau. Contohnya tikus dia nak pergi pada kawasan kebun kita yang kita telah spray pada biorepellent. Dia ada bau yang tak menyenangkan bagi dia, dia tak akan datang. Dia tak akan datang atau bau tu tak menyenangkan bagi dia. Kalau bau tu bau yang dia okey, dia akan datang. Sebab itu dia tak akan datang. Satu lagi, okey, Cik Wan selamat. Alkohol yang berapa persen ya? Okey. Alkohol saya nak adalah alkohol 40%. Okey? Alkohol 40%. Okey? Alkohol 40% kita gunakan. Alkohol tuan-tuan boleh pakai apa? Tak semesti alkohol yang daripada makmal. Tuan-tuan boleh gunakan bermacam-macam. Air tapai pun alkohol.
air, bermacam-macam jenis air yang memabukkan itu semua adalah alkohol. Tetapi saya cadangkan untuk mudah pergi kedai-kedai yang menjual peralatan makmal. Tuan-tuan boleh beli. Okey, satu lagi. Okey, lagi tolong scroll. Ada lagi soalan-soalan tengok. Okey, sambil tu boleh like, boleh share. Okey, boleh like, boleh share. Kita dah daripada 10.30 tadi, kita sudah dekat 45 minit. Okey, saya ingat kita dah 45 minit. Sebelum saya tutup sesi untuk pembuatan biorepellent, saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semua. Dan jangan jemu-jemu untuk follow, untuk share di dalam Facebook Jawatan Pertanian Malaysia. Dan insyaAllah pada lain masa, lain kita boleh pergi ke tajuk yang lain. Dan sebelum saya tutup untuk program pada pagi ini, saya jemput semua tim-tim yang duduk di belakang tabir untuk ke depan, untuk kita sama-sama bye-bye. Kita sama-sama terima kasih kepada semua. Okey, jemput semua tim-tim saya duduk belakang tabir untuk ke depan, untuk kita sama-sama. Okey, semua sini. Kita ke depan. Okey. Ni di belakang tabir semua ni. Okey. Kita sebelum saya tutup, kita dah berudara lebih kurang 50 minit. Saya terima kasih kepada semua yang like, yang follow. Dan okey, insyaAllah pada lain masa dan ketika kita jumpa lagi dengan tajuk yang lain. InsyaAllah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba try. Terima kasih. Terbaik.